Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Penyoal menyebut bagaimana cara mengurus jenazah yang dalam keadaan tertatu, dalam keadaan tertentu. Sekiranya ataupun dalam keadaan tertentu, sekiranya si mati ini mempunyai tatu, susuk dan sebagainya. Jenazah yang memiliki tatu ataupun susuk dibiarkan, kemudian kita memandikan jenazah begitu sahaja. Kalau tatu lah, susuk yang dimaksudkan di sini tidak pasti apa dia. Yang penting pengurusan jenazah, bagi orang yang menguruskan jenazah, dia melakukan perkara yang mampu dia lakukan. Tanggungjawab dia adalah meratakan air seluruh tubuh badan jenazah. Itu tanggungjawab seorang tukang mandi jenazah atau seorang yang diamanahkan menguruskan jenazah. Tidak lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Soalan kedua, sekiranya si mati ini ada pernah berhutang yang tidak dibayar dan sehingga mayatnya dikuburkan, keluarganya tidak melunaskan hutang piutangnya, apakah akan berlaku nanti sekiranya ini terjadi? Terima kasih Ustaz. Hutang berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi menyebut jenazah yang ada hutang, dia tersangkut. Maksudnya urusan dia tidak selesai. Di alam barzakh sana, di alam selepas kematian, selepas alam dunia ni, urusan dia tidak selesai. Apakah baik ataupun buruk urusan dia. Maka urusan dia tersangkutlah, urusan dia tergantung. Seperti yang pernah saya sebut sebelum ini, cuba kita bayangkan bagaimana kita di dunia, ketika kita tersangkut di immigration, boleh kita nak katalah kita keluar negara, lepas itu kemudian kita ada masalah sehingga pihak immigration negara yang kita nak lawat itu, mereka tak benarkan kita masuk ke dalam negara mereka. Keliling kita pada ketika itu ada polis. Soal jawab kita, cuba bayangkan bagaimana keadaan kita ketika itu. Sudah tentu kita takut kerana kita bukan berada di negara kita. Kita rasa aman apabila kita berada di negara kita kerana keselamatan kita dijamin oleh negara kita. Tetapi bila kita berada di negara lain, kita rasa takut, kita bimbangkan keselamatan kita. Itu di dunia. Maka bagaimana seorang kalau selepas dia mati dalam keadaan ada hutang, roh dia tergantung, tidak dapat diselesaikan, sudah tentu perkara itu amat-amat menakutkan dia. Kalau dia dikuburkan tanpa hutang tidak dilunaskan, dia tertanggung. Maksudnya roh dia tergantung, tidak dapat diselesaikan. Maka urusan dia, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak mampu nak buat apa-apa melainkan orang ahli keluarga ataupun orang yang tertentu perlu melangsaikan hutang dia. Atau jika ahli keluarga tidak mampu, maka kena berusaha sesuatu. Sama ada pergi tanya kepada Baitul Mal Negeri apakah ada peruntukan untuk membantu pihak yang tidak mampu melangsaikan hutangnya. Wallahu a'lam. Soalan ketiga, dalam melaksanakan salat tarawih, penyoal berkata dalam melaksanakan salat tarawih dia tidak laksanakan 3 rakaat sunat witir, iaitu disengajakan. Maknanya dia tak salat witir, sengaja dia tinggalkan. Itu yang saya faham dari soalan ni. Kemudian penyoal bertanya apakah sembahyang itu sah dari segi kesempurnaannya. Pertama, sembahyang tarawih sah tanpa sembahyang witir. Sembahyang tarawih ini adalah sembahyang waktu malam yang dilakukan di awal malam, iaitulah selepas salat Isyak. Hukum dia sunat. Itu pertama. Hukum salat tarawih adalah sunat. Sebaik-baik salat tarawih adalah seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan Nabi SAW tidak pernah sembahyang lebih dari sama ada di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, baginda Nabi tidak pernah sembahyang lebih daripada 11 rakaat. Itu yang terbaik sekali. Akan tetapi hadis itu bukanlah bermaksud tidak boleh melakukan jumlah lebih daripada 11. Kerana banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan ada keluasan, ada kebenaran untuk melakukan solat malam lebih dari 11 rakaat. Antaranya apabila seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah tentang salat malam, kemudian Nabi SAW bersabda, salatul laili mathna mathna, sembahyang sunat pada malam hari itu 2 rakaat. Kemudian Nabi berkata, fa idza khashiya ahadukumul fajra falyutir birraka'ah. Maka apabila seseorang kamu bimbang masuknya waktu subuh, maka hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Jadi sembahyang tarawih adalah sembahyang malam yang dilakukan di bahagian awal malam kerana bulan Ramadan, kerana memuliakan bulan Ramadan.
Dia bergantung pada kemampuan. Katalah seorang dia mampu buat sembahyang tarawih 4 rakaat. Kemudian dia witir dengan 1 rakaat. Maka sembahyang malam dia adalah 4 rakaat campur dengan witir 1 rakaat jadi 5 rakaat. Dia dapat sembahyang dia sah, sembahyang dia sempurna dari sudut 5 rakaat itulah. Sembahyang malam 5 rakaat di awal malam. 4 rakaat awalnya sembahyang malam. Manakala 1 rakaat lagi adalah sembahyang witir. Dia begitu. Adapun jadi sembahyang malam ni boleh dia buat, kalau dia larat buat 2 rakaat, dia buat 2 rakaat. Dia dapat pahala sembahyang sunat malam 2 rakaat selepas isyak. Dia begitulah isu sembahyang tarawih ni. Sembahyang tarawih ni itu maksud sembahyang malam yang dilakukan di awal malam dalam bulan Ramadan dinamakan sebagai salat tarawih. Itu maksud salat tarawih. Pada kebiasaannya sembahyang malam ini dilakukan di penghujung malam pada kebiasaannya. Tetapi tidak menjadi kesalahan bagi sesiapa nak melakukannya di awal malam. Selepas isyak sebelum tidur, sekalipun di luar bulan Ramadan, kalau dia buat solat sunat malam selepas isyak sebelum tidur, salat sunat tersebut dinamakan sebagai salatul lail ataupun qiyamul lail ataupun dinamakan qiyamul lail. Kalau dia buat salat sunat malam hari selepas tidur terlebih dahulu, di penghujung malam dia buat salat sunat tu, salat sunat seperti itu dinamakan sebagai salat sunat tahajud. Itu saja. Dari sudut sah bagi sesiapa yang menunaikan salat malam tanpa menunaikan salat witir, salatnya adalah sah. Cumanya dari sudut yang paling baik sekali adalah dia menutup salat malamnya dengan melaksanakan salat sunat witir. Wallahu a'lam.